Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Jangan engkau sangka Allah itu lalai denganmu. Wahai gulam, khalwatmu itu rosak setiap kali dia sah. Bertempel najis setiap kali dia bersih. Apa yang patut aku buat terhadapmu? Hatimu tidak ada tauhid dan ikhlas yang sebenar-benarnya. Wahai orang yang tidur, Allah tidak pernah tidur lalai memandangmu. Hai orang yang membelakangi suruhan Tuhan, Allah tidak pernah membelakangimu. Hai orang yang melupakan Tuhan, ingatlah bahawa Tuhan tidak pernah melupakanmu. Hai orang yang meninggalkan kewajiban, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Hai orang yang jahil dengan Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan siapa yang terdahulu dan siapa yang terkebelakang sekali. Kamu sekalian tidak ubah dengan kayu yang panjang yang sudah dimakan ulat. Tiada dapat digunakan buat apa-apa pun lagi. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan selamatkan kami dari seksa api neraka. Muslimin dan muslimat sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, wasiat dan nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani iaitu bagaimana ibadat-ibadat kita senantiasa rosak. Kita berkhalwat, kita bermunajat, kita sedekah, kita solat, kita melakukan banyak kebaikan, tapi dalam masa yang sama kita merosakkannya. Kita melakukan ketaatan, dalam masa yang sama kita melakukan maksiat yang mengurangkan nilai ketaatan itu. Umpama kita seperti orang sakit. Kalau orang sakit tadi, untuk mendapat kesembuhan dia mesti melakukan dua perkara. Yang pertama obat, yang kedua berpantang. Ad-dawa wahtima. Mesti dia ambil obat dan mesti dia berpantang. Tetapi kalau sekadar dia mengambil obat tapi tak pernah berpantang, maka dia akan ulang mengambil obat sehingga obat itu tadi tidak lagi beri manfaat pada dia. Ataupun dia berpantang. Ya, kalau dia berpantang, dia tak makan obat, ya dia dapat menahan sakit tapi tak dapat sembuh secara sempurna. Maka begitu perumpamaan kita. Kita buat ibadat, dalam masa yang sama kita tak berpantang dengan perkara-perkara yang dilarang, maka dia merosakkan nilai obat. Kerana itu kata ulama, setengah kamu suka berpuasa, setengah kamu suka solat dan berterusan melakukan solat, dan setengah kamu suka berpuasa dan berterusan melakukan puasa, dan setengah kamu suka bersedekah dan berterusan melakukan sedekah. Tetapi kesemua ibadat ini dirosakkan dengan cara tertentu. Adapun solat, yang sebenar solat tadi ialah hubungan kita dengan Allah. Namun bila Allah Ta'ala mentakdirkan sesuatu yang kita tak suka, kita mula memberontak, maka nilai solat itu rosak. Kerana solat memberi maksud bermunajat pada Allah, menyerah diri pada Allah, mematuhi perintah Allah. Tapi bila ditakdirkan sesuatu, kamu dah lemah. Sebab itu jadikan solat kamu itu ialah solat kamu yang sebenar, itu ialah kamu menerima segala takdir Allah. Maka itulah maksud solat yang sebenar. Itu kamu sentiasa melihat kebaikan yang Allah berikan pada kamu.
Yang kalangan mereka yang berpuasa pula. Maka mereka berpuasa tapi mereka buat benda jahat itu dan ini. Maka jadikan puasa kamu dengan meninggalkan yang haram. Bukan meninggalkan makan dan minum sahaja. Sinonim kita kalau puasa tinggal makan, tinggal minum. Tapi yang haram tak tinggal. Maka puasa sebenarnya kamu tinggal yang haram itu. Manakala sedekah pula. Ada orang bersedekah. Tapi lidahnya menyakitkan orang lain. Dengan sedekah dia menghina orang lain dan berbangga diri. Maka jadikan sedekah yang paling baik dengan kamu tak pernah memberi mudarat pada orang lain. Itu sedekah paling baik. Al-kaffu an adhan nas. Iaitu halang diri daripada melakukan perkara yang menyakitkan manusia. Itu semula-mula sedekah. Ya, bila seorang bersedekah tapi menyakitkan orang yang menerima sedekah. Ini membatalkan sedekah. Ya ayyuhalladzina amanu. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan ungkitan dan celaan. Diungkitnya, dicelanya, maka batal sedekah. Syekh Abdul Qadir menyebut ibadat-ibadat yang dibuat, tapi setiap kali dibuat dan dah sah, dah baik, dah cantik, dirosakkan. Berapa tahun kita melalui Ramadan untuk kita mendapat takwa. Lalu kita merosakkannya pada bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan, kita menghidupkannya dengan ibadat, dengan ketaatan, dengan keinsafan, dengan muhasabah. Maka datang bulan Syawal, kita rosakkan dengan syahwat, dengan hawa nafsu kita. Dan datang ibadat haji, musim Zulhijjah. Lalu kita pun berihram, kita pun bertalbiyah, kita pun bertawaf, kita pun bersa'i, kita pun berwukuf, kita pun bermina. Dan kita pun bertahallul. Semuanya ketaatan pada Allah. Tiba-tiba selepas itu, lepas kita pulang, bagikan bayi yang bersih. Dengan memakai pakaian yang putih. Tiba-tiba kita rosakkannya. Tiba-tiba kita binasakannya. Selepas mabrur yang kita cari. Lepas itu mardud yang kita lakukan. Kita cari mabrur haji kita. Tapi amalan kita mardud, tertolak. Lalu kata Syekh Abdul Qadir, kamu ni ada masalah dengan tauhid. Dan kamu ada masalah dengan ikhlas kamu. Kamu ialah orang-orang yang lalai. Wahai orang-orang yang lalai. Sama ada lalai kamu kerana kamu tertidur. Maka bangun daripada tidur kamu. Ataupun lalai kamu ini kerana kamu jahil. Maka tinggalkanlah kejahilan kamu. Memang kita tertidur dah tahu. Tapi macam tak perasan. Sebab bila orang tertidur, dia terlepas banyak perkara. Walhal benda tu dia tahu. Maka ini disebut dalam halatul ghaflah. Itu disebut dalam kalam yang masyhur. An-nasu niyamun wa iza matu intabahu. Manusia ini sebenarnya tidur, tapi bila mati baru sedar. Manusia ni dalam kehidupan kat dunia ni banyak tidur. Maksudnya lalai. Bila dia mati dia pun sedar. Kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Kerana itu Allah Ta'ala menceritakan bagaimana penyesalan manusia. Antakula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Dalam surah Az-Zumar ayat 56 Allah Ta'ala berfirman, dan pada hari di mana diri berkata, aduhai ruginya aku atas kecuaian yang aku lakukan kepada perintah-perintah Allah Ta'ala. Yang dahulunya aku di dunia orang-orang di kalangan orang-orang yang memperolok-olok dan mempermain-mainkan. Tetapi kita tak bersungguh dalam hal akhirat. Sebab kita ingat kita lebih yakin dunia pada akhirat. Sebab itu kita bersungguh hal dunia. Kerana keyakinan kita kat situ. Kita tak bersungguh pada hal akhirat. Kerana keyakinan kita tak ada di situ. Kerana itu Allah menceritakan kelak manusia-manusia yang menyesal lalu berkata, aduhai celakanya aku. Ya hasratan ala ma farratu fi jambillah. Celakanya aku, kenapa aku cuai melaksanakan perintah Allah? Kenapa aku cuai? Wa in kuntu laminas sakhirin, dan aku pula kalangan orang tak yakin pula. Tuan-tuan, bila kita muhasabah diri kita, mana kita lebih yakin dunia atau akhirat? Kita kata akhirat. Tapi bila kita tanya perbuatan kita, mana yang menunjukkan perbuatan yang yakin akhirat atau yang yakin dunia? Kalau orang cerita tentang ekonomi kita macam tu, macam ni, kita yakin.
kita pun cepat-cepat beli emas. Orang kata duit kita ni tak stabil, ekonomi pun tak stabil. Cara nak stabil, beli emas. Maka keluarlah broker-broker emas. Belilah emas, dia kata, simpanlah emas, ini masa depan kita. Kalau tak mampu simpan 10 gram, 1 gram sebulan. Target 1 gram. Dan tunjuk testimoni ini, sahabat saya sudah pun ada 3 kilo. Yang ni sekian-sekian. Habis beli emas belaka. Itu kedai emas beratur. Masjid masih orang tak beratur lagi. Kedai emas beratur, nak beli emas musim ni susahnya. Bukan musim PKP, tak sebelum PKP. Kalau PKP lagi susah. Di musim tak PKP beratur ni. Kedai emas mana? Sebut satu persatu. Pasar yang lebih sibuk berbanding pasar akhirat. Sebab apa? Kerana di situ orang-orang yang yakin dengan dunia. Yakin. Ekonomi akan jatuh. Duit ini akan jatuh. Ditunjuk RM50 jatuh. Kita emas. Emas tak jatuh. Dia lupa dia akan jatuh. Emas juga akan jatuh. Dia lupa bahawa dia akan tinggalkan dunia dan dunia juga akan tinggalkan dia. Yang tu dia macam tak sedar. Terus tak kita dengan emas stabil takkan jatuh. Yalah awak tak jatuh. Kalau emas tu tak jatuh, katakan awak tu akan jatuh. Masuk lubang kubur. Akhirnya apakah emas itu ada nilai lagi? Oh, ustaz ni anti emas ke apa? Bukan anti emas. Kita bercakap tentang hakikat. Muhasabah. Kalau saya katakan, kalau saya yakinkan akhirat, saya bersungguh-sungguh hal akhirat. Tak ada lagi saya bermain-main ketika solat. Tidak juga bermain-main ketika zikir. Tidak juga bermain-main ketika baca Quran. Tidak juga saya mengambil mudah setiap keuntungan akhirat yang sedang berada di hadapan saya. Saya rebut. Ini 9 Zulhijjah. Saya akan merebutnya dengan puasa. Dengan sekian ibadat. Sebab ini hari yang mulia. Ini bulan-bulan yang mulia yang disebut oleh Nabi SAW. Ma min ayyam al-amal salihu fiha ahabbu ila Allah Ta'ala min hadhil ayyam. Ma min ayyam. Tidak ada hari yang amal soleh padanya lebih Allah suka daripada hari yang lain. Yang dimaksudkan ialah bulan Zulhijjah pada 10 permulaan. Sehingga sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah. Apakah amalan itu lebih mulia daripada jihad pada jalan Allah? Daripada perang? Apakah ibadat dalam tu, sembahyangnya, baca Qurannya, puasanya, sedekahnya, silaturahimnya, semua lebih mulia daripada berperang? Kata Nabi SAW, walal jihad fi sabilillah. Ya. Atas jihad, berperang pun tidak dapat mengatasi kemuliaan amal soleh bulan ini. Melainkan illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in. Melainkan kalau dia keluar berperang, dia tak balik-balik, dia mati. Yang tu je boleh menandinginya. Sebab tu kita sebut kalau pada bulan ini ada ibadat korban, tak ada ibadat lain boleh lawan korban. Tak ada. Kalau kita sedekah 1 juta, 2 juta pun tak boleh lawan. Sebab ini peluang di sini. Kerana peluang ini tak akan berulang di sini. Tak akan berulang pada tempat yang lain. Maka orang-orang yang lalai melepaskan semua kesempatan akhirat. Ramadan lalu dia lepaskan kesempatan untuk mengambil kebaikan. Datang bulan Syawal, dia lepaskan kebaikan Syawal dengan berpuasa 6, dah lepas. Datang pula bulan Zulkaidah, dia juga lepaskan kelebihan Zulkaidah. Dia juga lepaskan kelebihan Zulhijjah. Bahkan dia juga lepaskan kelebihan peluang hidup di dunia dengan peluang yang Allah berikan padanya. Akhirnya dia pun menyesal. Lalu Allah menyebut dalam Al-Quran 2 penyesalan manusia. Dek lalainya tadi kerana dia tidak sempurna melakukan perkara-perkara akhirat di dunia. Allah sebut yang pertama ketika mana hampir mati. Atau dekat mati, datang malaikat maut. Lalu kita berkata, Ya Allah, panjangkan umur aku. Ya Allah, berilah peluang hidup sikit lagi untuk aku buat ketaatan. Allah Ta'ala berfirman, Hatta idha ja'a ahadahumul maut, qala rabbirji'un, la'alli a'malu salihan fima tarakt, kalla, innaha kalimatun huwa qailuha, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'athun. Sehingga bila datang kepada mereka kematian, yang datang malaikat maut kepadanya, wahai Tuhanku, berilah tempoh kepadaku, kembalikan aku ke dunia untuk aku melakukan amal soleh. Kata Allah, tidak sekali-kali. Kamu tak akan kembali ke dunia.
Kamu hanya mampu berkata-kata dan berangan-angan. Tunggulah kamu dalam kubur ini sampai hari kiamat. Bayangkan tunggu dia dalam keadaan penyesalannya, dalam keadaan azabnya, dalam keadaan semua hukuman yang dikenakan. Bahkan Allah sebut dalam suratul Munafiqun. Tadi dalam suratul Mu'minun ayat 99 hingga 100. Allah Ta'ala sebut dalam surah Munafiqun. Bila Allah menyebut, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Belanjalah harta pada jalan Allah. Jangan sehingga sampai kepada seseorang kamu itu kematian. Lalu dia berkata, wahai Tuhanku, beri tempoh sekejap untuk aku bersedekah dan aku menjadi orang soleh. Kata Allah, tak boleh lagi. Kenapa? Kerana masa sudah sampai. Kita kalau kita menilai hidup kita, bukankah kita terus menyesal demi menyesal dalam urusan dunia kita? Terlepas SRP atau PMR dahulu, kita menyesal, nanti saya akan buat sungguh-sungguh untuk SPM. Lepas SPM dulu menyesal, nanti saya buat sungguh-sungguh bila berpeluang masuk IPT, IPTA, IPTS. Kemudian demikian kita ulang-ulang penyesalan. Tapi penyesalan itu boleh kita kejar balik. Tapi penyesalan akhirat kita tak boleh kejar balik. Kalau terlepas hal akhirat pada kita, kita tak mampu kejarnya semula. Maka kita menjadi orang-orang yang rugi. Maka akhirat Allah cerita bagaimana penyesalan orang-orang yang lupa melaksanakan perintah Allah. Lalai, jahil, dan melaksanakan perintah Allah tidak bersungguh-sungguh dan melakukan perintah Allah. Allah Ta'ala berfirman, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farja'na na'mal salihah inna muqinun. Allah sebut dalam surah As-Sajdah ayat 12. Wahai Muhammad, pada hari kamu melihat para pesalah-pesalah itu, para penjenayah itu tunduk dengan kehinaan sambil berkata, wahai Tuhan kami sudah lihat dan kami sudah dengar, kami sudah tahu kebenaran. Kembalikan kami ke dunia untuk kami kembali melakukan amal soleh dan menjadi kalangan orang yang yakin. Ya, macam saya sebut bahawa kebanyakan kita duduk kat dunia lebih yakin dunia. Kita lebih bimbangkan masa depan dunia berbanding masa depan akhirat. Kita bimbang masa depan. Sedangkan bila kita sampai satu umur, masa depan apa lagi kita nak kalau bukan akhirat? Tuan-tuan dah umur 50-60, nak masa depan apa? Kalau kita masuk 50-60, kita nak cerita masa depan apa? Kalau bukan ia akhirat. Sebab ke depan kita sudah pun suram. Ke depan kita ialah cerita-cerita kematian orang yang sebaya dengan kita. Waktu kita masih kecil, kita remaja, yang ke depan kita tengok orang berjaya. Yang berjawatan tinggi, yang punya segala kenikmatan dunia. Ya, itu kita namakan masa depan. Tuan-tuan nampak orang-orang yang ke depan senior-senior kita sudah berjawatan tinggi. Sudah berkereta, sudah bergaji besar. Sudah punya kedudukan, pengaruh. Sudah punya kestabilan cara hidupnya. Baik, itu waktu tuan-tuan berusia 18, remaja, 20-an, 30-an. Kita bertanya pada orang yang umur 50-an, 60-an, apa yang kamu cerita masa depan? Apa yang kamu cerita masa depan? Melainkan kamu mendengar kematian rakan sebaya kamu. Kat Facebook, geng-geng kita umur 50-an. Ni si mak dah meninggal. Yang ni meninggal sebab gaut. Ni meninggal sebab sakit perut. Ni meninggal sebab COVID. Ni meninggal sebab aksiden. Ni meninggal sebab itu, sebab ini. Ini orang-orang yang merupakan masa depan kita. Dan bila saya kata kita umur 40-an, 50-an, 60-an, kita tak akan dengar cerita ke depan melainkan kematian. Itulah hakikat, realiti. Kalau saya sendiri, kalau saya tengok kawan saya buka Facebook saya misalnya, saya cuma mendengar berita kematian. Rakan-rakan saya cuma menceritakan hal-hal kematian. Tidak lebih pada itu. Jadi kenapa kita masih tertidur dan masih lalai? Lalu kita mesti cari apa sebab kita lalai ni, tuan-tuan sekalian. Sehingga kita membelakangi perintah Allah. Sehingga kata Syekh, kamu ni seperti kayu panjang yang buruk. Kayu tu dah panjang, banyak manfaat. Boleh potong-potong. Kalau tak nak potong pun boleh lekat terus panjang. Tapi masalahnya kayu panjang yang buruk. Yang rosak,
yang tak lagi berguna dan tak beri manfaat. Tentang apa yang menjadikan kita ni lalai, sehingga kita lupa Allah sedang melihat kita, memandang kita, menilai kita. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhan kamu sedang memerhatikan kamu. Tuhan sedang tengok kita, sedang melihat apa yang kita lakukan. Wa inna alaika lahafizin. Pada tubuh badan kamu ada malaikat-malaikat penjaga. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Yang terus menulis apa yang kamu lakukan. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Yang kamu lafazkan dicatat oleh raqib dan atid. Dan kita tahu ini semua, bagaimana pengawasan Allah pada kita. Allah menempatkan malaikat-malaikat kanan kiri kita. Allah menempatkan malaikat sekeliling kita. Allah jadikan seluruh makhluk saksi kita. Dalam keadaan Allah memandang lagi kita. Allah tengok. Inna rabbaka labil mirsad. Allah pandang kita. Bila sebut labil mirsad, perkataan mirsad, macam kita sebut teleskop. Mirsad. Intai macam tu. Tengok. Fokus kat kita. Waktu tuan-tuan gunakan mikroskop, waktu tuan-tuan gunakan teleskop, tuan-tuan fokus satu benda. Tengok. Kita guna teropong, fokus satu benda. Nak beritahu Allah teropong kita macam tu. Seolah-olahnya, hati. Tuan-tuan, kalau seorang datang duk tengok je kita boleh bergerak ikut suka kita. Saya kita akan perhati betul-betul. Kalau Tuanku Sultan tengok kita, tuan-tuan akan serba salah. Tuan-tuan nak kelip mata pun takut. Nak pandang kanan pun takut. Nak pandang kiri pun takut. Bimbang dianggap ia sebagai kecuaian. Bimbang dianggap ia sebagai tak beradab. Tuan-tuan duduk diam. Bayangkan Allah sedang memandang kita. Apakah sebab kecuaian kita? Para ulama menyebut ada 4 sebab kita jadi cuai. 4 dorongan ini. Yang pertama ialah dunia kita. Yang kita duduk ni lah. Yang kedua syaitan. Yang bersumpah setia untuk menyesatkan kita. Yang ketiga ialah makhluk yang bernama manusia. Rakan sebaya kita, followers kita, friends kita, yang duduk sekeliling kita, yang semeja, sekopi dengan kita. Rakan sembang-sembang kita. Al-khalq. Dan yang keempat, syahwat kita, nafsu kita. Ada pun dunia yang ramai orang terpedaya ingat dia akan kekal selamanya. Akhirnya kita lihat bagaimana dunia ini berakhir. Sekalipun dunia ini masih ada, kamu sudah tak ada. Dia kata, Ustaz, dunia, bila orang katalah dunia ini tak kekal sementara. Ada lagi Ustaz, dah juta tahun. Ialah kalau dunia ni kamu nampak masih kekal, kamu tu dah tak ada. In baqiyat, kalau sekiranya dunia itu masih ada. In baqiyat laka ad-dunya lam tabqa laha. Kata Hasan Basri, kalaupun dunia masih ada, tapi kamu dah tak ada untuk dunia. Kata dunia masih ada, tapi kamu dah tak ada bahagian dunia. Kalau dalam bab makan, kamu dah tak dapat sebab kamu ada macam-macam penyakit. Dalam bab nak berjalan dunia pun kamu tak dapat sebab semua kena PKPD belaka. Dah tak boleh berjalan ke mana, nampak kawat besi belaka. Ya, itu dunia. Makin hari dunia cuma beri kita makin sedikit. Dulu kita ingat masa kita bodoh-bodoh dulu, dunia beri banyak. Sebab itu kita bersungguh, kita berlari, kita kejar dunia. Makin kita tua, kita mungkin makin nampak dunia bagi kita makin sedikit. Pada makanannya makin sedikit. Pada kekuatannya makin sedikit. Kita ingat makin lama, kita makin kuat. Akhirnya hari ni tuan-tuan nak eret kaki pun tak larat. Dulu ingat boleh berlari selaju kuda. Ataupun berlari selaju citah. Rasa macam gagah. Semua orang kita ajak berlomba. Dengan kereta pun kita berlari. Anggap kita kira-kira boleh lawan kereta ni berlari. Rasa hebat. Tapi hari ni berjalan pun sakit kaki. Jangan kata berlari, jalan sakit kaki. Nak naik tingkat 2, Allah Ustaz, nyesalnya beli rumah 2 tingkat. Kalau tahu saya beli rumah bawah tanah je Ustaz. Duduk bawah tanah je. Tak payah naik-naik. Penat. Nyesalnya beli rumah luas-luas. Kalau rumah sempit kan senang. Tak payahlah saya jadi tukang kebun. Dan namanya pencing pengarah syarikat. Pencing pengarah jabatan.
Lepas pencing buat apa? Tukang kebun, Ustaz. Tukang kebun rumah sendiri. Rumah besar. Terpaksa lah rawat bunga sendiri, sirang bunga sendiri. Dulu namanya pengarah, sekarang tukar jadi tukang kebun. Kat rumah besar. Atau tukang sapu, cleaner. Jadi apa sekarang ni, Jah? Cleaner, Ustaz. Cleaner, yelah, sapu sampah rumah je lah. Berabuk rumah. Besar sangat rumah. Dah jadi cleaner pula. Atau jadi apa? Sekarang Ustaz duduk kat dapur. Jadi chef pula. Chef pula. Dulu kan pengarah. Lah sekarang jadi chef pula, Ustaz. Kemas-kemas barang dapur. Akhir dunia letak kita kat dapur je. Atau letak kita di ruang tamu. Tu je dunia. Makin kita berusia, dunia tak akan beri kita banyak. Walaupun dulu dijanji nak beri banyak. Dulu dijanji nak beri banyak. Sebab tu kita belajar rajin-rajin. Sebab tu kita kerja rajin-rajin. Sampai lupa nak pergi masjid surau. Kuliah pun kita tak nak dengar. Sebab kita nak dunia. Last sekali dunia beri banyak mana kat kita. Gigi pun dah tercabut belaka dah. Dah pakai gigi palsu. Dia gigi tak rasa apa. Akar dah mati. Akar. Dia dah matikan akar gigi dia. Tak ada akar dah gigi dia. Tentu macam pokok kelapa tak ada akar. Berbuah ke dia? Tunggu mati je. Maka dia lihat benda tu. Sebab itu kata ulama. Dunia ini, kamu mungkin salah satu daripada 3. Sama ada kamu memang orang-orang yang bijaksana. Maka kamu dengan mudah mengetahui dunia ini musuh Allah. Kenapa dunia musuh Allah? Kerana ia melalaikan. Daripada kamu ingat Allah. Daripada kamu cinta Allah. Kamu dah tahu dan kamu boleh tolak dunia dengan mudah. Itu kalau kamu ni orang absar. Orang bijaksana. Zul absari wal fitani. Orang yang celak mata dan orang yang bijaksana. Kamu sudah tahu bahawa dunia ini ialah musuh Allah. Dan naqidatu aklika, pengurang pada akal kamu. Setiap kali kita pergi dunia, akal kita jadi kurang. Kebimbangan kita jadi kebimbangan tak berasas. Contoh ginilah, kalau kita fikir anak-anak kita. Akhirnya akal kita tak betul. Kenapa tak betul? Kenapa berfikir pada suatu masa yang kita tak tahu berlaku apa? Ya, anak kita tengok umur 10 tahun, 15 tahun. Macam mana nak rancang masa depan anak kita? Kita pun beli rumah, siap-siap. Kita pun masuk dalam account bank dia, siap-siap. Ni, fikir ni, kita boleh mati sebab fikir anak-anak. Tapi apa berlaku pada anak-anak kita lain daripada apa yang kita fikirkan? Akhirnya dia tak duduk tempat yang kita suruh dia duduk. Dia tak kerja tempat di mana kita suruh kerja. Kita dah bina syarikat biar dia dapat mewarisinya. Dia tak minat. Dia lebih minat ke tempat lain. Dia minat nak jadi benda tu, nak jadi benda ni. Bukan macam kita rancang. Jadi kebimbangan yang kita fikirkan untuk anak-anak tidak ada asas langsung. Tapi itu yang manusia ulang. Sehingga penyebab anaknya punca jadi dia kedekut, dia bakhil. Al-waladu majbanatun mabkhalatun. Anak punca dia jadi penakut dan dia jadi kedekut. Ataupun kita di kalangan zulhimami wasyihad, orang yang kuat semangat dan bersungguh-sungguh dalam ibadat. Sama ada kita dah orang arif billah, maka dah tahu sifat dunia musuh Allah. Kalau melalaikan kita daripada ingat Allah, maka kita mudah menangani dunia. Ini orang bijak-bijak lah. Orang bijak-bijak ni dapatlah duit banyak mana pun, langsung tak pengaruhi dia. Dia sembahyang macam biasa. Dia puasa macam biasa. Dia baca Quran macam biasa. Langsung dunia ini tak boleh jadikan dia meninggalkan semua benda tu. Sebab apa? Dia orang bijak. Dia cerdik. Dia tahu macam nak urus dunia. Umpama penjaga singa. Dia tahu singa ni garang kat mana, lembut kat mana. Ada masa dia boleh tampar singa tu. Kalau rasa nak tampar lah. Ada masa dia boleh kurung singa tu. Jangan keluar ke mana-mana. Dia kurung je. Dah ikut suka dia nak bagi makan apa. Hari ni dia nak bagi singa tu makan Maggi. Bagi makan Maggi. Singa tu nak lawan apa? Dia cuma duduk dalam kandang. Hari ni dia nak bagi singa tu makan nasi arak. Bagi nasi arak. Hari ni dia nak bagi singa dia makan kobeh je. Bagi makan kobeh. Singa tu nak bontak macam mana? Duduk dalam kurungan. Ini orang bijak. Dunia itu tak akan mudaratkan dia. Sebab dia boleh kontrol dunia tu. Kau datang ni, Ji, musyarat. Tak payah musyarat. Saya nak solat dulu. Musyarat tangguh. Bila? Tahun depan. Tahun depan tu tangguh. Bukan minggu depan. Tahun depan terus. Sebab dia orang hebat. Bahkan dia boleh kata, saya tak nak lah. Saya sibuk lah. Kenapa sibuk? Saya ada urusan akhirat saya. Ni macam saya sebut macam penjaga singa.
Dia tahu singa tu tak boleh beri mudarat pada dia sebab singa tu dalam kandang, dalam kurungan. Dan singa tu dia beri makan. Maka apa dia nak takut? Dan golongan kedua ialah ahli ijtihad. Bersungguh-sungguh. Dia struggle mencari akhirat. Nafsunya naik turun. Semangatnya, moodnya naik turun. Maka bagi orang yang disebut zul ijtihad, bersungguh-sungguh, ketahuilah dunia banyak menghalang kekhusyukan kamu dalam ibadat. Dunia banyak menghilangkan kelazatan kamu dalam taat. Tidakkah kamu nampak benda tu? Tuan-tuan, dalam sembahyang pun kita fikir dunia. Lalu menghilangkan kelazatan. Walau tak ada apa pun berlaku. Tak ada apa pun kita dapat. Maka orang ni, dia orang bersungguh-sungguh, dia masih terus melawan. Jangan dunia masuk dalam solat. Jangan dunia masuk dalam fikiran akhirat. Orang ni juga masih selamat. Ataupun kata ulama, kamu di kalangan orang yang lalai. Ahlu ghaflah. Yang lalai, yang tak sedar lagi, maka kami nak sedarkan kamu bahawa dunia ini akan binasa. Dunia ini akan meninggalkan kamu dan kamu akan tinggalkan dunia. Dunia ini akan hilang nilainya bila mana kau mati. Maka apa nilainya? Tengok dunia, tuan-tuan, bagaimana nilai kepada orang yang sudah mati. Bukan kepada orang yang sakit. Apa nilai dunia? Tuan-tuan pernah sakit. Saya pun pernah sakit. Waktu itu kalau dihidangkan dunia, apa nilainya? Selera hilang. Kita punya kesibukan cuma nak kesembuhan. Orang tunjuklah apa pun kita tak semangat. Orang ceritalah projek apa pun kita tak bernafsu lagi. Datanglah perempuan cantik macam mana pun kita pun dah tak nak pandang dah. Tu kalau pandang lagi dia masih sihat lah tu. Kalau orang benar-benar sakit tak ada, dia tak pandang. Dia cuma melihat kesakitannya. Dia cuma mengharapkan kesembuhan dia. Maka wahai orang yang lalai, yang terpengaruh dengan dunia, ketahuilah dunia ini sementara. Dia akan meninggalkan kamu, kamu akan meninggalkan dia. Kalau kamu rasa bahawa dunia ini masih kekal macam saya sebutkan tadi, ketahuilah kamu tak akan kekal. Sebab dunia ini kan dah beribu tahun. Itu lama lah maknanya. Betul, tapi kamu tak selama itu. Kamu cuma duduk di sini sebagai penumpang lalu, musafir lalu. Kum fid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil. Hiduplah di dunia sebagaimana kamu orang asing atau sekadar penumpang lalu. Jangan lebih pada tu. Dunia ni, tuan-tuan, tempat kita tumpang lalu je. Maka bukan tempat kita menetap dan tinggal. Baik, itu yang pertama yang melalaikan kita. Namanya apa? Dunia. Dan kita dah bagikan kategori manusia dalam menghadapi dunia. Yang kedua, syaitan. Syaitan jadikan kita lalai. Syaitan kata nanti dulu, tunggu pencen dulu, baru kita taat pada Allah. Dulu kita ada peluang pergi haji. Syaitan kata jangan, kita pergi tahun 2020. Tahun tu kan kereta terbang. Kita naik kereta terbang, tak payah naik kapal terbang. Dulu, waktu tahun 90-an, kita dah ada duit, kita dah cukup, badan pun sihat, anak kita pun dah besar. Tak apalah Ustaz, saya nak pergi tahun 2020. Kan zaman tu negara maju, kereta pun terbang. Jadi saya ingat nak naik kereta sendiri, dia terbang. Nak tengok canggih. Mungkin tawah dah pakai jenis bergerak, tak payah saya nak langkah-langkah. Tiba-tiba masuk 2020, tu tak boleh pergi langsung. Tidakkah dia menyesal? Syaitan kata macam ni. Syaitan kata jangan taubat lagi. Kalau dah taubat, tak boleh buat jahat lagi. Tunggu sikit lagi. Tunggu anak kamu dah keluar universiti, baru jadi baik. Sebab anak kamu ambil fakulti Islam tu, dia jadi ustaz, baru kita dengar kuliah. Tidak malulah anak kamu, kan anak ustaz, kamu teruk. Tunggu anak keluar dulu fakulti Islam, tunggu anak keluar akademi Islam, UM, atau balik Mesir, Syariah, balik Madinah, balik Morocco, balik Yaman, lepas tu jadi baik. Tak sempat anak balik kita mati. Syaitan. Untuk menghadapi syaitan cukup kamu dengar doa Rasulullah SAW. Ini Nabi. Maksum, terjaga, terpelihara. Apa doa Nabi? Yang Allah Ta'ala ajar dalam Quran. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Muhammad, katakanlah, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada gangguan-gangguan syaitan. Bisikan-bisikan syaitan, hamazat, hembusan-hembusan. Bisikan-bisikan. Kata-kata yang kononnya suci daripada syaitan. Wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada syaitan bila ia hadir dalam hidup aku.
Tuan-tuan, ini Nabi SAW doa minta lindung dari syaitan. Walau Nabi memang terlindung pun. Tapi Allah masih suruh Nabi doa. Tuan-tuan, orang macam kita. Syaitan makhluk yang kita tak boleh lawan dengan samsing kita. Kita pun tak boleh lawan dengan gagah dan kuat kita. Sebab syaitan ternyata lebih segala-galanya daripada kita. Tapi untuk melawan syaitan, umpama kita nak lawan anjing yang ada Tuhan. Tak mungkin kita boleh bercakap dengan anjing yang memang tak pernah kena ihsan dan belas kasihan. Tapi cakap dengan Tuhan dia. Supaya anjing ini berhenti menyalak. Tuan-tuan, kita menghadapi syaitan yang dia punya advantage segala kelebihan berbanding kita. Sebab apa dia tengok kita, kita tak boleh tengok dia. Dia boleh masuk dalam badan kita, kita tak boleh masuk dalam badan dia. Kalau kita boleh rasuk syaitan, senang. Masalahnya syaitan rasuk kita. Kita tak boleh rasuk syaitan. Dan cara syaitan rasuk kita lebih hebat daripada cara jin rasuk kita. Jin waktu rasuk kita, kita pun dah nampak bodoh. Syaitan bila rasuk kita, kita nampak diri kita cerdik. Waktu kalau jin masuk, orang pun nampak bodoh gila. Orang akan tuduh gila orang masuk jin ni. Sebab dia memang tak boleh dikontrol. Tapi kalau syaitan masuk, orang nampak dia macam bijak cerdik. Rupanya dia telah dimasuki oleh syaitan. Lalu dia pun melanggar perintah Allah sewenang-wenangnya. Baik, untuk lawan syaitan, caranya bagaimana? Doa pada Allah. Doa supaya Allah beri kita keikhlasan. Sebab syaitan akan ajar kita riak dan sombong. Maka doa, ya Allah, kurniakan aku keikhlasan. Syaitan akan ajar kita rasa aman. Tak apa, kamu tak akan kena azab. Kamu kan keturunan Nabi. Kamu kan orang baik. Ayah kamu ulama. Takut apa? Maka doa pada Allah, ya Allah, berikan aku rasa takut padamu. Kita kena doa dengan Allah. Itu je jalan untuk lawan syaitan. Doa, doa dan doa. Sebab mereka makhluk yang saya katakan ada kelebihan semua perkara berbanding kita. Dan kita perlukan kenderaan untuk bergerak ke sana ke sini. Syaitan tak perlu. Dia boleh duduk je dengan kita. Dia ikut je kita. Dengan mudah. Tanpa kita mengetahuinya. Dan dia mengetahuinya. Innahu yarakum. Huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dia tengok kamu, kamu tak dapat tengok mereka. Jadi cara lawan syaitan doa. Dan yang ketiga, makhluk nama manusia. Yang jadikan kita lalai. Member-member kita biar dululah. Janganlah kuliah-kuliah apa. Kita dengar. Kemudian kita sempat dengar lah. Nanti sampai umur tertentu kita buat lah. Kita sekarang buat tu dulu, buat ni dulu. Ini kawan-kawan kita. Kata ulama, kalau sekiranya kamu dengar cakap kawan-kawan kamu, dia akan rosakkan akhirat kamu. Tapi kawan ni kalau kamu lawan mereka pula, dia akan hina pula kamu. Dia akan musuh pula kamu. Dia akan pulau pula kamu. Jadi sebaik-baiknya kamu benteng diri kamu daripada berkawan macam ni. Kalau kita dengar cakap dia, dia rosakkan akhirat kita. Kalau kita lawan dia, dia akan aniaya kita, dia akan pulau kita, dia akan komen negatif dalam Facebook kita. Takut tu. Semua orang takut. Tapi macam mana? Jangan berkawan dengan mereka yang jenis macam ni. Lepas tu kamu ingat pula, kata ulama. Nanti kalau kamu masuk kubur, mana kawan kamu selepas 3 hari kamu dikebumikan? Kata kita masa masuk kubur, ialah kawan dia lah kat kubur sekejap. Lepas 3 hari. Tanya selepas 3 hari bila kawan-kawan kita mati. Apakah kita masih ingat dia? Tak ingat dah. Kita ada kawan baru. Habis yang dalam kubur ni, macam mana? Kita yang berada dalam kubur ni. Mana kawan-kawan kita? Tak ada dah. Jadi kalau tuan-tuan kawan-kawan ini yang menjadikan kita lalai, ingat, dia tak beri manfaat pada kita dunia ataupun akhirat. Dan nanti kita mati, kita menghadap seorang dengan Allah. Kita yang akan hadap seorang-seorang soal jawab muka nakir. Kita. Tak ada friend yang membantu, tak ada followers yang akan menyokong. Tak ada kita dengan amalan kita. Maka untuk apa kita berkawan dengan orang yang akan rosakkan akhirat kita? Atau orang yang akan rosakkan dunia kita? Kalau dia puji kita, kita jadi riak. Kalau dia keji kita, kita jadi putus asa. Maka untuk apa kawan-kawan yang seumpama ini yang menjadikan kita lalai daripada melihat perintah Allah dan melihat bagaimana keadaan kita nanti bila pulang pada Allah. Dan yang keempat ialah nafsu kita. Yang nafsu kita nak macam-macam. Akhirat dia tak nak. Nak makan, dia nak minum, dia nak itu. Sebab itu setiap kali
nafsu-nafsu kita ini ditolak kehendaknya, dia akan berubah-ubah. Dia tak konsisten. Nafsu yang punyai emoji yang bermacam-macam. Kalau tuan-tuan tengok dalam komputer tu kan ada emoji. Itu nafsu tu. Tengok keadaan macam mana emoji dia keluar. Nafsu. Ya, kalau nafsu tu nafsu yang baik, okeylah. Tapi sifat nafsu ini, dalam keadaan bersyahwat, dia macam binatang. Apa? Kita katakan gelojoh. Wa fi syahwah bahimah, kata ulama. Waktu dia nak sesuatu, macam binatang dia. Gelojoh. Dia fokus itu je, tak ada benda lain. Dan ketika mana dia marah, dia menjadi binatang buas. Fi halatil ghadab as-sab'a. Nafsu kita tengah marah macam apa? Macam harimau dah kita. Dah macam serigala dah. Kita nak terekam semua orang. Kita nak tumbuk semua orang. Nak lempang semua orang. Kita nak sepak semua orang. Itu watak apa? Binatang buas. Bila marah. Nak gigit semua orang. Siapa tu? Nafsu. Nafsu ni tuan-tuan sekalian, ketika mana musibah, kena musibah, macam budak kecil. Kena musibah sikit, wataknya macam budak kecil. Tiflun sarir. Nak nangis, merengek. Ini nafsu. Sampai hilang akal, hilang ilmu yang selama ni dia belajar. Dengan musibah yang kecil, dia dah jadi watak kanak-kanak yang tak mumayyiz. Nafsu ini, bila dapat nikmat pula, jadi Fir'aun. Dah lah, buka dada. Kenapa? Baru naik pangkat. Dah macam Fir'aun dah jalan dia. Baru dapat nikmat sikit, dah tukar jadi Fir'aun. Sombong no cakap. Tengok cara kita kerja. Kawan kerja sungguh tu, kawan dapat pangkat. Kawan. Ayat dah bunyi lain. Watak dia dah lain. Dah nampak macam Fir'aun. Itu kalau dapat nikmat. Kalau dia lapar pula, jadi gila. Bila lapar jadi gila dia. Mana tak masak hari ni? Gila tu. Marah orang tu. Marah orang ni. Sebab apa? Manusia bila lapar dia jadi gila. Tapi bila kenyang pula, sombong pula dia. Muhtah. Lembu kenyang macam mana lembu kenyang? Buat muka bodoh. Lek. Tak peduli masalah orang. Macam ular sawo kenyang macam mana? Dah pernah pun golek, melengkar. Apa dia peduli masalah orang? Dia pun tak mampu bergerak sebab kenyang. Dia tak peduli siapa miskin, siapa susah. Orang kenyang, tak peduli orang. Ini nafsu. Mereka nafsu yang saya katakan ditundukkan dengan perintah Allah. Ini yang disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak akan beriman seseorang sehingga hawa nafsu seseorang ikut dengan apa yang aku bawa. Tuan-tuan, ini 4 perkara yang menjadikan kita lalai. Kalau kita duk ikut 4 perkara ni, kita tak ambil langkah-langkah pencegahannya, maka kita akan jadi seperti kayu panjang yang buruk, tak ada faedah. Walau kita dah buat segala ibadat, tapi semuanya rosak di tengah jalan. Belum lagi cerita penghujung jalan kita. Maka awasi 4 benda ni. Awasi dunia dan permainannya. Awasi syaitan dan juga tipu daya dan helahnya. Awasi manusia, bagaimana dia akan merugikan dunia dan akhirat kita. Dan awasi nafsu kita, yang sentiasa inginkan sesuatu yang boleh membinasakan kita, sehingga menghilangkan keladatan sebenar kita dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita dapat menangani, insya-Allah kita akan lalai dan kita tak akan menyesal. Kita tak akan tidur dan kita tak akan jahil. Kalau itu doa kepada Allah supaya kita di kalangan orang-orang yang sentiasa sedar dengan apa pun yang berlaku dalam kehidupan kita, sentiasa terjaga, sentiasa dibimbing, sentiasa diilham, sebagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam ajar kita doa, Allahumma alhimni rushdi wa a'idni min syarri nafsi. Ya Allah, ilhamkan kepadaku segala kebijaksanaan yang membawa pada petunjuk, dan jauhilah aku daripada segala keburukan hawa nafsuku. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.